Nabi pertama yang mengingatkan kaumnya pasal angkara Dajjal adalah Nabi Nuh AS. Nabi tak sebut Nabi Adam, Nabi Idris tak, Nabi Nuh AS. Jadi maksudnya Dajjal ni dah wujud pada zaman Nabi Nuh AS. Dan para ulama sirah kata Dajjal adalah kaum Nabi Nuh AS. Okey, sebab apa kaum Nabi Nuh? Okey, kita tengok. Ada satu orang sahabat namanya Tamim Ad-Dari. Dia ni adalah kumpulan nelayan. Satu hari dia punya misi, dia nelayan yang berjiwa besar, dia bawa tim dia 30 orang. Jadi dia mula keluar daripada teluk merah tu, dia menuju ke arah belah kita timur. Tiba-tiba tersesat selama 30 hari di lautan. Dan dia terdampar di satu pulau. Tapi ulama tafsir hadis ni banyak kata belah-belah India. Kalau kita naik kapal 30 hari punya sesat, heading ke timur memang sampai belah kita. Tapi wallahualam sampai di pulau itu, turun-turun dia nampak satu binatang besar. Binatang ni berbulu. Tamim Ad-Dari sebut bahawa binatang ni berbulu, baring macam tu sampai tak tahu mana kepala, mana dia punya punggung. Tengok Tamim Ad-Dari, dia pun datang dekat, dia pun kira macam paksa lah, jom, macam mari aku ajak kau pergi ke tempat. Jadi dia masuk satu gua. Tamim Ad-Dari menceritakan dia nampak satu orang yang besar dirantai, tak disebut berapa kaki, tapi Tamim Ad-Dari menyatakan memang orang yang besar. Maknanya badan besar bukan daripada kaum, maknanya selepas Nabi Nuh AS. Hatta Firaun Khufu pun badan dah besar macam kita je. Tak percaya kalau pergi Museum Mesir, kat situ banyak Firaun dia, hatta Ramses II pun ada, badan dah besar-besar kita je. Kalau badan besar, maknanya bukan daripada umat selepas Nabi Nuh. Nabi Nuh semua badan dia kecil-kecil lah. Ketika Dajjal keluar nanti, dia punya sombong macam sombong seperti mana yang digambarkan umat Nabi Nuh AS. Dan apa yang dia tahu, kalau dalam bahasa kitab lama sihir lah kan, bahasa moden kita teknologi lah. Teknologi yang dia tahu adalah teknologi yang macam zaman Nabi Nuh AS. Dia boleh pergi ke satu tempat dengan sekelip mata je. Timur dan barat sekelip mata je. Dia ada ilmu yang kita tak ada. Dia ada ilmu yang zaman Nabi Nuh AS punya maju tu, dia ada yang kita tak ada. Sebab tu dia tengok kita kan, dia katakan dia keluar, dia tengok kita kan, aku terbang je kau ni, aku hilang kau. Dia datang tu, dia tengok kita pakai senapang, pakai pistol kat dia gelak je. Ini kau punya apa benda tu orang ni. Sebab tu dia punya sombong macam sombong umat Nabi Nuh AS. Kalau Dajjal keluar, dia kat Islam bukan senang tau, kita ada besar. Cuba kita bayangkan, dia datang kat kita kan, dia cakap, mak ni umur 70 tahun mak ya. Saya buat mak, saya sembuhkan mak jadi mak macam umur 17 tahun. Dia buat dengan sihir ataupun bahasa teknologi dia tu. Dengan teknologi tu, kita tua jadi 17 tahun balik, boleh berjogging balik tau. Bukan mudah tau. Dia datang kat kita, pakcik, apa bertongkat ni pakcik? Saya jadikan pakcik lutut macam 17 tahun tak? Sihat, kencing manis, darah tinggi semua hilang kan? Gaut semua hilang. Boleh tak bayang susahnya? Dia boleh menghidupkan orang mati. Katakanlah dia jumpa kita kan, awak ni sedih kenapa dik? Mak saya meninggal. Tak apa, saya hidupkan balik dia ke boleh? Main kubur, hidupkan kubur, hidupkan balik mak. Saya hidupkan balik, nak ikut saya tak? Bukan semudah tau. Yang dibangunkan oleh syarikat engineer Arts United Kingdom bernama Ameca memberi amaran mengenai bahaya kecerdasan buatan atau AI dalam kehidupan manusia. Mark my words, AI is far more dangerous than humans. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No, I take it back. Maka Nabi pun ajar, idza faragha ahadukum min tashadduhul akhir, kalau kamu habis tahiyat akhir, dah baca tahiyat akhir, maka mintalah doa
Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnati mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Besi dia banyak, tapi poin dia 4 benda. Minta Allah lindung daripada neraka, daripada azab kubur, daripada fitnah hidup dan mati, daripada fitnah dajjal. Kalau susah nak hafal, bahasa Melayu pun tak apa, tapi bahasa Melayu dalam hati. Janganlah pakai mulut kalau mulut batal. Itu amalan yang pertama. Yang keduanya, baca surah Kahfi. Surah Kahfi itu panjang tau. Ayat 1 sampai 10. Paling kurang seminggu sekali baca. Dan dia adalah ayat yang getaran-getaran ayat itu menakutkan Dajjal. Dajjal tak berani dekat. Kita tak boleh cakap, pergi kau, laknatullah, pergi kau. Dia takkan pergi. Dia kena baca surah Kahfi.